Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya kita nak tengok kepada eksperimen penentuan takat lebur dan takat beku bagi naftalena. Untuk makluman, naftalena ini adalah ubat gegat. Okey, ini adalah perbincangan aktiviti 2.2 untuk kimia KSSM tingkatan 4. Okey, untuk aktiviti 2.2 ini adalah amaran awal ya. Elakkan daripada menyentuh naftalena atau terhidu gas naftalena. Okey, ini adalah gas yang berbahaya. Elakkan daripada menghidu terus. Okey, bagi pelajar yang mempunyai masalah G6PD, iaitu kekurangan glukosa 6-fosfat dehydrogenase, ialah satu penyakit genetik ya ni. Pendedahan naftalena kepada pesakit G6PD akan menyebabkan hemolisis, iaitu pemusnahan sel darah merah. Fungsi sel darah merah ni adalah untuk pengangkutan oksigen. Apabila sel darah merah ini sudah musnah, pesakit biasanya akan merasa letih dan pening. Okey, ini bahayanya pendedahan terus naftalena kepada pesakit G6PD. Okey, majoriti, ini info sedikit. Majoriti pengidap G6PD adalah lelaki. Pengidap G6PD akan mengalami masalah ini seumur hidup. Tiada rawatan untuk memperbanyakkan enzim G6PD ini. Okey, tipsnya. Yang pertama, elakkan daripada terkena asap ubat nyamuk jenis lingkaran. Bukan yang spray ya, jenis lingkaran. Elakkan makan kacang parang seperti dalam gambar. Jika bola ikan, hati-hati dengan bahan cecair berwarna biru. Elakkan ambil ubat malaria. Elakkan ambil antibiotik yang bermula dengan nama sulfa. Okey, ada antibiotik yang nama dia sulfa di depan. Elakkan dari terkena wap ubat gegat. Ubat gegat naftalena lah. Jika terkena, sel darah merah akan pecah dan individu tersebut akan alami gejala pucat, sakit perut, kencing berwarna gelap. So, langkah berjaga-jaga ataupun kita boleh segera bawa pesakit ke hospital jika terdedah kepada benda-benda yang menyebabkan pesakit G6PD mengalami gejala-gejala tersebut. Okey, berbalik kepada eksperimen ini. Tujuannya adalah untuk menentukan takat lebur dan takat beku naftalena. Bahan yang diperlukan adalah naftalena dan air, radas, tabung didih, bika 250 cm padu, termometer, tungku kaki 3, kaki retok dan pengapit, penunuh bansen, jam randik, kelalangkun, kasa dawai dan spatula. Prosedur. Yang pertama, kita akan penuhkan 1/3 tabung didih dengan naftalena. Jangan isi penuh. Kita hanya akan isi 1/3 sahaja daripada tabung didih dengan naftalena. Okey, kemudian letakkan termometer ke dalam tabung didih itu. Isikan air ke dalam sebuah bika hingga separuh penuh. Okey, pastikan aras air melebihi aras naftalena di dalam tabung didih. Hal ini supaya pemanasan yang berlaku adalah sekata. Kita kena gunakan air. Kita tidak boleh panaskan terus naftalena itu. Fungsi air di sini adalah untuk pemanasan naftalena yang sekata. Masukkan tabung didih ke dalam bika dan apitkan tabung didih seperti dalam rajah. Pastikan aras naftalena dalam tabung didih berada di bawah paras air di dalam bika. Panaskan air dan kacaukan naftalena. Kita boleh kacau dengan menggunakan termometer. Kacau dengan perlahan-lahan bagi mengelakkan termometer daripada pecah.
Okey, seterusnya apabila suhu naftalina sudah mencapai 60 darjah Celsius, kita akan mulakan jam radik. Kita tidak bermula awal, tetapi pada suhu 60 darjah Celsius barulah jam radik dimulakan. Catatkan suhu dan keadaan jirin naftalina. Naftalina ini dalam keadaan asalnya dia dalam keadaan pepejal. Kita akan panaskan sehingga menjadi cecair. Catat suhu dan keadaan jirin pada setiap 30 saat sehingga suhu mencapai 90 darjah Celsius. Keluarkan tabung didih daripada kukus air. Keringkan permukaan luar tabung didih dan letakkan tabung didih di dalam kelalangkun seperti dalam rajah. Okey, kita perlu letakkan untuk proses penyejukan di dalam kelalangkun. Hal ini supaya penyejukan naftalina berlaku dengan sekata. Sekiranya naftalina ini kita biarkan di luar sejuk secara biasa tanpa diletakkan di dalam kelalangkun, akan berlaku penyejukan lampau. Okay, dia akan menyejuk secara melampau. Namanya adalah proses penyejukan yang berlaku adalah penyejukan lampau. Kacaukan naftalina secara berterusan. Okay, pastikan sehingga naftalina itu menjadi keras semula. Kita kacau secara berterusan menggunakan termometer. Catatkan suhu dan keadaan jirim naftalina pada selama masa setiap 30 saat sehingga suhu menurun kembali kepada 60 darjah Celsius. Rekodkan pemerhatian anda. Okey, katakanlah ini adalah tabel untuk keputusan eksperimen. Kita ada masa dalam minit, kenaikan 30 saat, 0.5, 1.0 dan seterusnya. Begitu juga untuk penyejukan. Bermula daripada 0, naik setiap 30 saat iaitu 0.5 dan naik kepada 1.0 itu 1 minit dan seterusnya. Okey, untuk pemanasan naftalina, katakanlah ini kita punya result eksperimen yang diperoleh. Okey, pada awal kenaikan suhu berlaku. Keadaan jirimnya adalah dalam keadaan pepejal. Okey, sehingga kepada satu tahap yang mana iaitu kamu dapat lihat pada minit ke 4.5 pada suhu 79 tidak berlaku sebarang kenaikan suhu. Keadaannya kekal iaitu dalam keadaan pepejal dan cecair iaitu campuran. Ada bahagian yang masih lagi pepejal, ada bahagian masih lagi dalam keadaan cecair. Untuk proses penyejukan daripada 90 sehingga 60 dan kamu akan dapati sama juga pada suhu 79 darjah Celsius keadaannya adalah sama iaitu campuran, pepejal dan cecair. Untuk mentafsir data, kamu perlu melakarkan graf. Ini adalah contoh graf untuk proses pemanasan daripada 60 sehingga 90. Okey, dalam lukisan graf kamu ni, pastikan di sini pastikan curve. Ini pun pastikan curve. Dan ini mendata gunakan pembaris. Okey, mulakan daripada 60 sehingga 90. Okey, ini untuk graf penyejukan. Sama juga, di sini pastikan ada curve. Sini pun ada curve. Okey, dan labelkan kawasan. Ini cecair campur pepejal. Dan ini sudah menjadi pepejal. Okey, untuk mentafsir data, kita tengok juga kembali ini secara yang dilukis semula untuk graf pemanasan naftalina. Kita bermula dengan 60 darjah Celsius dan suhu meningkat. Okey, bila suhu meningkat, pada awalnya naftalina dalam keadaan pepejal.
Kemudian campuran antara pepejal dan cecair dan menjadi cecair sepenuhnya. Pada tempat mendata iaitu 79 darjah Celsius. Itu tempat di mana pepejal dan cecair tiada perubahan di situ. Okey, pada kawasan pepejal iaitu semasa pemanasan, zarah-zarah pepejal menyerap haba. Ini proses pemanasan, jadinya dia menyerap haba. Tenaga kinetik zarah bertambah. Kamu bagi haba dekatnya dan menyebabkan zarah-zarah naftalena mula untuk bergerak dengan lebih cepat dan menyebabkan suhu meningkat. Pada peringkat pepejal campur cecair ini, tenaga diserap, tetapi kegunaannya adalah untuk mengatasi daya tarikan antara zarah, iaitu kita nak tukar daripada keadaan pepejal yang susunannya rapat untuk kita regangkan dia. Jadinya kita perlukan tenaga haba untuk mengatasi daya tarikan antara zarah-zarah naftalena. Sebab itu suhu kekal malar pada 79 darjah Celsius. Seterusnya, proses pemanasan diteruskan. Zarah-zarah pepejal campur cecair menyerap lagi haba. Tenaga kinetik zarah bertambah dan menyebabkan zarah-zarah bergerak dengan lebih cepat. Daya tarikan antara zarah semakin terpisah. Akhirnya suhu akan terus meningkat. Okay, pastikan dalam proses pemanasan ini kamu tidak panaskan naftalena itu sehingga naftalena itu bertukar menjadi gas. Sebab apa? Sebabnya tadi gas yang dibebaskan ataupun wasap naftalena ini adalah berbahaya. Elakkan. Okey, untuk graf penyejukan kita bermula dengan 90 darjah Celsius. Okey. Grafnya menurun. Cecair. Dan pada peringkat yang kedua adalah campuran antara cecair dan juga pepejal. Sama juga pada suhu 79 darjah Celsius. Dan sehingga membentuk pepejal. Okey, pada kawasan cecair, semasa penyejukan, zarah-zarah akan kehilangan tenaga kinetik. Sebab apa? Haba telah dibebaskan ke persekitaran. Jadinya zarah-zarah mula bergerak perlahan. Akhirnya suhu naftalena akan menurun. Okay, seterusnya pada peringkat campuran antara cecair dan pepejal, tenaga haba hilang ke persekitaran diimbangi oleh tenaga haba yang terbebas apabila zarah-zarah itu menarik antara satu sama lain untuk membentuk pepejal. Pada kawasan pepejal, zarah-zarah membebaskan tenaga haba. Tenaga kinetik semakin berkurangan dan zarah-zarah bergetar dengan lebih perlahan. Apabila selesai eksperimen ini dan naftalena itu menjadi kembali pepejal, jangan dibuang terus naftalena itu ke dalam sinki. Ini boleh menyebabkan sinki tersumbat. Okey, kamu dapat jawab untuk soalan perbincangan pada muka surat 27 dan boleh sediakan laporan eksperimen daripada aktiviti ini. Seterusnya, boleh cuba untuk jawab uji kendiri 2.1 pada muka surat 29. Okey, itu sahaja untuk subtopik 2.1. Terima kasih.